Assalamualaikum, saya Ahmad Mustaqim bin Ahmad Saudin dari Seksyen 74. Hari ini grup saya akan membicarakan tentang Majlis Raja-Raja Melayu. Grup saya terdiri daripada 5 orang iaitu Nur Maisarah binti Syafruddin, Nur Atia Ashura binti Muhammad Zaidi, Siti Nurbaya binti Muhammad dan Nur Zatin Syirah binti Abdullah. Saya akan menerangkan tentang pengenalan. Penubuhan Majlis Raja-Raja bagi negeri-negeri Melayu bersekutu pada 1 Julai 1896. Mesyuarat pertama dikenali sebagai Durbah diadakan di Istana Negara Bukit Candan, Kuala Kangsar, Perak pada 13 hingga 17 Julai 1897. Negeri yang terlibat adalah negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Pada tahun 1948, keahlian MRR ditambah apabila negeri-negeri tidak bersekutu menyertai seperti Johor, Kedah, Perlis, Kelantan dan Terengganu. Mesyuarat MRR yang pertama selepas negara merdeka diadakan pada 30 dan 31 Oktober 1957. Perkara 38 menyatakan MRR sebagai tempat bagi raja-raja dan yang di-Pertua Negeri bertemu dan berbincang. Seterusnya, keanggotaan Majlis Raja-Raja iaitu terdiri daripada 9 orang Raja Melayu dan 4 orang yang di-Pertua Negeri. Pemangku Raja bagi negeri yang di-Pertua Agong akan mewakili negeri baginda dalam Majlis Raja-Raja. Yang di-Pertua Agong hanya menganggotai Majlis Raja-Raja apabila hari kedua mesyuarat Majlis Raja-Raja dan sewaktu mempertimbangkan hal-hal agama Islam, amalan adat istiadat, kebesaran raja-raja dan kedudukan kemuliaan. Seterusnya, Nur Zatin Syirah binti Abdullah meneruskan pembentangan ini. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Zatin Syirah binti Abdullah dari Seksyen 74. Di sini saya ingin menyambung pembentangan. Saya ingin menerangkan tentang keahlian Majlis Raja-Raja. Keahlian Majlis Raja-Raja mempunyai 6. Yang pertama, Sultan dan Raja-Raja. Yang kedua, yang di-Pertua Negeri. Yang ketiga, Perdana Menteri. Yang keempat, Menteri Besar dan Ketua Menteri. Yang kelima, Setiausaha iaitu penyimpan mohon besar Raja-Raja. Yang keenam, YDPA iaitu bukan ahli MRR hadir sebagai Ketua Negara. Seterusnya, tugas Majlis Raja-Raja. Tugas Majlis Raja-Raja ini terkandung dalam perkara 38 Perlembagaan Persekutuan. Yang pertama, tugasnya adalah memilih atau memecat yang di-Pertuan Agong sekiranya ia melakukan kesilapan seperti pecah amanah atau sebagainya. Yang kedua, menimbangkan perkara berkaitan dengan dasar negara. Yang ketiga, mempersetujui atau tidak mempersetujui apa-apa perbuatan, amalan atau upacara agama meliputi seluruh persekutuan. Yang seterusnya, mempersetujui atau tidak mana-mana rang undang-undang atau perlantikan yang memerlukan persetujuan Majlis Raja-Raja. Dan yang terakhir, memberi pengampunan, menangguh atau meringankan hukuman kepada yang bersalah. Kuasa berbicara Majlis Raja-Raja melakukan pemilihan ke atas jawatan timbalan yang di-Pertuan Agong, melakukan pemilihan ke atas jawatan timbalan yang di-Pertuan Agong bagi persekutuan, memberi nasihat berkaitan pelantikan yang telah ditetapkan oleh Perlembagaan Persekutuan, mempersetujui atau tidak sesuatu perkara berkaitan undang-undang yang meliputi perkara berikut, seperti mengubah sempadan negeri dan keistimewaan kedudukan, kemuliaan atau kebesaran Raja-Raja. Penyimpanan Mohon Besar Raja-Raja pula. Penyimpanan Mohon Besar Raja-Raja berperanan sebagai setiausaha Majlis Raja-Raja, melaksanakan tanggungjawab bagi tempoh yang diperkenankan oleh Majlis Raja-Raja. Penyimpanan Mohon Besar Raja-Raja bertanggungjawab sebagai memanggil mesyuarat Majlis Raja-Raja sekiranya berlaku kekosongan bagi jawatan yang di-Pertuan Agong dan timbalan yang di-Pertuan Agong.
serta mendapat arahan daripada Yang di-Pertuan Agong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyambung pembentangan ini dengan tajuk Ketua Audit Negara. Ketua Audit Negara bagi Malaysia ialah Datuk Ni Azman Abdul Majid. Beliau telah dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong mengikut nasihat Perdana Menteri selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja. Tugas Ketua Audit Negara ini ialah mengaudit akaun kerajaan persekutuan dan akaun kerajaan negeri. Tugas utama beliau pula ialah membantu mengelakkan penyelewangan wang negara. Beliau juga membentangkan laporan audit kepada Yang di-Pertuan Agong. Di Parlimen, jawatan kuasa akaun awam yang hanya wujud di Dewan Rakyat akan mengkajinya dan seluruh Dewan Rakyat berhak membahaskan laporan itu. Isu semasa mengenai Majlis Raja-Raja Melayu adalah disebabkan oleh baru-baru ini bekas Perdana Menteri yang ke-8 iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin telah meletakkan jawatan beliau sebagai Perdana Menteri. Hal ini disebabkan oleh terdapat beberapa ahli parlimen telah menarik sokongan mereka terhadap beliau. Tan Sri Muhyiddin Yassin telah menghantar surat peletakan jawatan beliau ke Istana Negara. Satu pertemuan khas Majlis Raja-Raja Melayu telah diadakan di Istana Negara bagi membincangkan isu semasa dan pencalonan Perdana Menteri yang baru. Perbincangan tersebut dipengerusikan oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Justru itu, Yang di-Pertuan Agong telah menitahkan semua ahli parlimen untuk menghantar calon nama bagi melantik Perdana Menteri yang baru ke Istana Negara. Ahli parlimen perlu menghantar surat akuan secara bertulis kepada Istana Negara bagi menamakan dan menyatakan sokongan kepada calon pilihan masing-masing. Difaham terdapat dua nama yang menjadi saingan sengit untuk dijadikan calon Perdana Menteri baru iaitu Datuk Seri Ismail Sabri dan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Melayu diadakan, baginda akan membincangkan mengenai siapakah yang layak untuk dijadikan Perdana Menteri. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.